Bertemu kembali dalam Sejarah TV Production. Kali ini saya akan membincangkan mengenai perkembangan ilmu nakli dan akli zaman Khalifah Abbasiyah pada abad ke-11 hingga 13 Masehi. Kerajaan Abbasiyah telah muncul sebagai pusat perkembangan ilmu sejak zaman pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan mencapai kegemilangannya pada zaman pemerintahan Khalifah al-Ma'mun. Pada abad ke-11 hingga 13 Masehi, kerajaan Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Saljuk. Ilmu pengetahuan dan agama telah berkembang pesat. Galakan pemerintahan terhadap perkembangan ilmu melahirkan ramai ilmuwan Islam dalam bidang ilmu nakli dan ilmu akli. Antara faktor kemajuan ilmu akli dan nakli zaman Abbasiyah ialah faktor dalaman umat Islam, yaitu semangat keilmuan, kesadaran yang tinggi dari pembesar kerajaan, wujudnya pelbagai pusat kajian dan penterjemahan, dan meningkatkan kematangan berfikiran umat Islam. Faktor yang kedua, faktor luaran umat Islam, yaitu tradisi keilmuan wilayah Parsi sebelum kedatangan Islam, adaptasi terhadap budaya asing, terutama ilmu dan falsafah Yunani, dan gerakan penterjemah karya asing. Perkembangan ilmu nakli yang pertama ialah ilmu Al-Quran. Kajian Al-Quran tertumpu pada teks dan pada konseptual. Ilmu Al-Quran terdiri daripada ilmu akidah, akhlak, dan syariat. Tokoh ulamanya ialah Zamakhsyuri. Seterusnya, sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis terdiri daripada ilmu hadis, sanad, nasakh, wa mansukh, dan sebagainya. Tokoh ilmu hadis ialah Zamakhsyari dan karyanya Al-Afaiq. Seterusnya ilmu kalam, yaitu pemikiran ketuhanan, ekoran daripada berkembangnya kecenderungan pemikiran secara rasional sehingga kajian ketuhanan tidak lagi berdasarkan pada dalil agama. Seterusnya perkembangan ilmu akli, yaitu ilmu falsafah. Falsafah ialah induk kepada ilmu akli, kerana daripada falsafah ini maka berkembanglah ilmu-ilmu lain. Zaman Abbasiyah berlaku perkembangan ilmu falsafah akibat pengaruh Parsi dan Yunani. Tokoh Islam falsafah ialah Imam Al-Ghazali. Seterusnya ialah ilmu seni sastra. Antara tokoh dalam bidang ini ialah Farid al-Din al-Attar dengan karyanya Mantid al-Tar dan Umar Khayyam dengan karyanya Rubaiyat. Seterusnya ilmu perubatan. Perkembangan ilmu kedokteran zaman Abbasiyah mengalami 3 peringkat, yaitu zaman permulaan, kemajuan, dan kemunduran. Tokoh perubatan Islam antaranya ialah Jabir ibn Hayyan. Seterusnya ilmu astronomi. Antara tokohnya ialah Nasiruddin at-Tusi dan Abu Wafa ialah pakar trigonometri. Kesimpulannya, kerajaan Bani Abbasiyah telah berjaya meningkatkan perkembangan ilmu nakli dan akli pada abad ke-11 hingga 13 Masehi. Para sarjana Islam telah banyak menguasai bidang ilmu nakli seperti ilmu Al-Quran, ilmu sunnah atau hadis, dan ilmu kalam, manakala ilmu akli seperti ilmu falsafah, ilmu seni sastra, ilmu perubatan, dan ilmu astronomi.